Itulah dia. Kalau bercerita tentang kesihatan ni, salah satu yang harus kita jaga adalah kita punya perut lah. Kan? Dan kita jangan ambil mudah, jangan ambil kata orang tu ringan sangat berkaitan dengan permasalahan perut ni. Ada yang cakap macam, alah tak apalah, perut sakit sikit je, besok-besok baik-baik lah. Tapi sebenarnya kalau ianya berlanjutan, kita tidak jumpa dengan pakar dan sebagainya, takut-takut ada kanser mungkin. Mungkin itu last sekali lah kot kan, kalau kita tak periksa kan. Betul. Kita kena ingat, we are what we eat. Jadi apa yang kita makan dan simptom kalau kita punya masalah perut tu jangan kita ambil ringan, jangan kita ambil enteng sebab itu mungkin adalah simptom kepada penyakit lebih serius seperti Afat cakap, dia mungkin kanser. Kita terus nak kata mengenali lah apakah yang perlu kita tahu berkenaan dengan masalah perut ni. Terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Hairin Abdul Hadi, Jabatan Rawatan Utama Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi doktor, betul ke apa yang kita lihat tadi VT tadi dan apa yang saya sebut tadi, mungkin Sofia buat cakapkan orang-orang kita ni sejenis macam tidak ambil berat sangatlah berkaitan dengan perut. Mereka ni lebih memberikan keutamaan tentang mungkin pening kepala dan sebagainya. Tapi masalah perut ni alah sikit je. Macam mana doktor? Memang betul pun. Sebenarnya kalau kita cakap pasal perut ni, kadang-kadang dia cakap seluruh kawasan abdomen. Okey, kat dalam abdomen tu sebenarnya ada macam-macam organ. Bukan hanya perut, tapi kita ada usus, kita ada hati, hempedu, dan kalau untuk bahagian wanita pun kita ada rahim dengan ovari dengan pundi kencing semua. So kalau kita fokuskan kepada perut, memang sebab selalunya macam tunggu sekejap lah, nanti makan ubat dia akan pergi and all that. Tapi jangan, kita tak boleh nak ambil ringan lah, terutama sekali kalau ubat tu ada available dekat farmasi kan, boleh makan antacids ke apa ke, lepas tu dia baik. Tapi kalau dia berpanjangan, kita mesti nak kena buat pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Okey, apa jenis pemeriksaan yang boleh kita lakukan untuk kita mengenal pasti, contohnya sakit perut ni dah lama berhari-hari, datang balik, datang hilang dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak tahu kita ni sebenarnya sakit apa? Doktor. Ada banyak pemeriksaan. Kalau ada yang kita bagi ubat dulu, kita treat dan kita tengok sebab ada macam reflux ataupun asid tu daripada perut dia naik ke atas dan menyebabkan sakit. Yang itu kita bagi ubat untuk kita treat untuk diagnose. Tapi kalau tak baik-baik juga, mungkin kita perlukan skop untuk kita test. Kadang-kadang ada infection, urea tu, untuk kita tengok, kita panggil urea breath test. Some infection, jangkitan kuman dekat dalam perut tu yang kita boleh treat dengan antibiotics. Tapi ada juga yang kalau tak baik-baik tu lah nak kena skop. Skop tu macam kita ada macam macam kamera yang fleksibel, kita masuk dekat kita punya perut untuk tengok kalau ada radangan ataupun ada changes, perubahan sel yang mungkin kita takut ada perubahan untuk kanser. Saya dah pernah kena skop. Oh ya. Sebab ada masalah GERD itu yang doktor dah betul cakap lah, memang yang masalah GERD, lapisan lining perut tu dah terhakir. Jadi kalau saya tak pergi ke doktor, tak pergi ke hospital, tak pergi skop tu, saya takkan tahu sampai sekarang. Betul. Sebenarnya macam Sofia ni baguslah kan jumpa dengan doktor kan. Sebab tapi sakit, sangat sakit. Tapi actually kalau ikutkan lelaki memang lambat sikit nak jumpa doktor. Sebab dia rasa macam itu masalah lah. Macam rasa macam sikit je kena nak jumpa doktor kan. Tapi itu memang known lah. That's why jangan ambil ringan. Especially yang kita sebab yang saya cakap tadi ada banyak organ. Walaupun dia rasa macam sakit perut, kita kena tengok kat mana. Kalau patient datang, kita kena tanya apa lagi gejala yang ada. Okey, sebab dia cakap tentang gejala ni, kita nak tahu juga kan. Sebab kalau diikutkan masalah-masalah berkaitan dengan perut ni, contohnya macam ada sakit perut yang pedih ulu hati, masalah kembung, sembelit, kalau perempuan segugut dan sebagainya. Jadi kita nak tahu lah gejala apa dan sakit apa, nak tahu macam tu. Macam mana? Selalunya kita ada rasa sakit. Tapi sakit tu dekat mana bahagian abdomen ni? Kalau dekat atas sebelah kiri mungkin perut. Kalau dekat sebelah kanan ni ataupun dekat tengah mungkin hati, hempedu, pankreas. Kalau dekat tengah bawah mungkin kalau perempuan boleh jadi rahim ataupun kita punya bahagian bawah sebelah kiri dan kanan mungkin kita punya ovary. Kalau ada jangkitan kuman seperti pundi kencing, ada jangkitan kuman kencing dan kat mana-mana pun boleh sakit. Okey, tapi kalau dekat tengah-tengah mungkin usus. Yang kalau ada gejala selain daripada sakit, ada turun berat badan yang ketara, kita kena tengok najis. Actually sebenarnya penting sangat tengok najis tu. Ada yang pola ataupun pattern pembuangan najis pun penting juga. Kalau ada perubahan, terutama sekali sembelit, lepas tu cerit-berit, lepas tu sembelit balik. Macam kalau ada perubahan macam gitu, kita nak kena pergi jumpa doktor lah. Dia akan check najis. Sebenarnya
yang paling penting sekali adalah bukan tunggu gejala. Kita nak kena pastikan ada peringkat umur lah. Kalau belum ada gejala pun kita nak kena jumpa doktor. Kita panggil ujian saringan, FOBT. Maksudnya macam kita panggil fecal occult blood. Ada darah dalam najis yang kita tak boleh nampak. So untuk kita jumpa doktor tu masa macam medical check up and all that, kita boleh request untuk check najis, macam especially umur yang lebih 50 tahun dan ada berisiko. Kalau ada gejala, of course, especially yang berpanjangan dan ada perubahan, especially turun berat badan dan ada najis berdarah and all that, kena jumpa dengan doktor lah. Baik, doktor, kita ada soalan daripada penonton kita. Kita paparkan di kaca TV skrin kita pada ketika ini. Assalamualaikum doktor, saya ingin bertanya, kalau seseorang yang tidak boleh makan terlalu pedas tapi kadang-kadang dia makan pedas terus esok sakit perut, adakah keterlaluan jika banyak makan pedas? Makan pedas, of course, some people, ada orang yang sensitif sikit. Dia akan membuatkan reflux ataupun pengeluaran asid yang berlebihan. Jadi kalau tak semua orang macam tu, ada orang boleh makan pedas sangat, ada orang sikit pedas pun tak boleh kan sebab tak biasa. Jadi kena tahu sendirilah, individu adalah berlainan, tapi pengeluaran asid tu bukan hanya dengan lada saja tapi dengan benda-benda lain lah yang boleh membuatkan sakit perut tu. Okey, baik. Terima kasih Kak Noh dari Besut Terengganu. Okey, ini pertanyaan mungkin saya sendirilah nak tanya kan. Sebab saya ni doktor ada masalah, mungkin tak tahu masalah ke tak. Saya ni jenis suka makan laju. Dia ni makan laju tuan perempuan. Kita 15 minit settle nasi lemak dia. 3 minit dah. Kadang kita bawa nak ni. Pakai straw kot. Itulah, tahulah nak cakap macam mana. Jadi mengganggu tak dia punya Salah penghadapan? Actually, kalau makan laju tu selalunya orang akan jadi perut kembung. Lepas tu senang nak increase body weight. Sebab sebenarnya kita punya signal untuk tahu makanan dalam perut tu takes about 10 minutes, dalam 10 minit lebih kurang. So kalau makan laju, belum apa-apa dah habis, sekejap lagi makan lagi 10 minit kata kenyangnya. Sebab tu senang naik berat badan lah. Pemakanan yang betul, cara yang betul adalah dengan makanan berkunyah. Makanan yang seimbang, berkunyah, lepas tu tunggulah makan slow-slow. Kena menikmati. Betul. Actually betul. Siapa yang nak lose weight, dia kena ada mindful eating. Dia kena tahu saya tengah makan sedap ni. Kena take time. Doktor, macam saya kan, contoh saya makan nasi lah kan, nasi goreng pukul 1 tengah hari. Kadang-kadang saya pukul 6 petang tu masih rasa kenyang, yang seakan-akan makanan tu macam tak hadam, duduk je kat situ. Adakah itu masalah? Tak. Tak adalah masalah, because kalau makanan kita yang kalau kembung tu ialah mungkin masalah, tapi kalau rasa kenyang tu mungkin jenis makanan yang kita makan tu banyak sayur, banyak serat. Memang kita and beras yang kita guna tu adalah low GI. GI yang rendah tu dia punya ketahanan of kenyang tu lama. Okey. Tapi kalau lama sangat yang rasa kembung tak boleh makan tu, mungkin nak kena check lah juga kan. Mungkin jenis makanan tu yang banyak karbohidrat akan membuatkan kita lebih kembung. Baik, doktor, antara soalan favourite kalau berkaitan dengan masalah perut ni adalah berkaitan dengan appendix. Kan. Okey, ini daripada Mawar-Mawar ni, dia kata pernah alami tahun 2017 masa tu tengah pregnant. Bila cek klinik bagi tahu angin gastrik. Sampailah satu hari tu sakit sangat-sangat sampai muntah-muntah, tak boleh nak makan. Kalau makan mesti muntah. Jadi ambil keputusan untuk jumpa dan doktor cakap appendix. Mungkin doktor boleh kongsikan tentang masalah kalau appendix. Appendix ni itulah yang saya cakap tadi, kita nak kena tahu sakit tu dekat mana. Selalunya appendix dekat bahagian bawah. Kalau kita bagikan abdomen ni kepada 9 bahagian, dia sebelah kanan dan bawah dia punya sakit tu. Selalunya appendix bila dia radang, kita panggil appendicitis, dia boleh pecah kalau tak rawat betul-betul dengan cepat. Dan sebab tu kena buat surgery. Okey. Kadang-kadang nak kena tengok juga, tak semestinya sakit kat situ adalah appendix. Dia boleh jadi jangkitan kuman bahagian saluran kencing apa semua tu. So kita kena test kencing, nak make sure bukan jangkitan kuman. Sebab makan pedas ke? Tak adalah. Mitos satu orang cakap appendix sebab makan pedas. Lepas makan, lepas tu dia pergi berlari pula lepas tu, aktif, dia tak bagi hadam. Betul ke tak?
Kunci ni tak tahu sebab mitos banyak ni. Saya biasa berlari 5 minit lepas tu makan pergi berlari pula macam tu. Tapi mungkin tak berapa bagus sangatlah sebab bila kita exercise kita gunakan tenaga salur darah kita kat tempat lain dan less focus on to the tempat ni kan. Kena rehat sekejap. Baik. Doktor, saya terfikirlah mesti ramai ibu bapa yang kata kita sibuk kita tengok anak kita nak dimakan kan. Mungkin kita terlepas pandang faktor seperti ini. Adakah makan yang terlampau banyak ataupun terlampau kurang ke sebagainya untuk anak-anak ni boleh mendapat masalah perut seperti ini pada usia yang muda? Masalah perut macam mana tu? Contoh mungkin masalah penghadaman sejak usia yang kecil ke? Ada tak macam tu? Banyak masalah yang kanak-kanak ni adalah masalah kegemukan sebenarnya. Jenis makanan yang kita bagi pada anak-anak. Sebenarnya 30% daripada kanak-kanak pergi sekolah dekat Malaysia ni adalah mengalami masalah overweight ataupun obesity. So bila jenis pemakanan tu adalah macam makanan ringan, high fat, dan of course kita punya berat badan dia pun naiklah, tinggi, dan makanan tu tak berkualiti. Dan makanan tak berkualiti, cara pemakanan yang salah pun sedikit sebanyak menyumbang juga kan kepada mungkin kegemukan dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat di Facebook, ramai penonton Malaysia hari ini memberikan feedback, antaranya masalah-masalah berkaitan dengan sebu perut dan sebagainya kan. Mungkin kita boleh ambil dekat Facebook. Kali ini datang daripada Cik Ida. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya on behalf jawab. Okey, kenapa saya kerap pedih ulu hati perut, rasa sebu kerap sedawa dan kadang-kadang perut selalu sakit sangat sampai tak boleh nak berdiri langsung doktor. Yang ni macam yang kita cakap tadi lah, kalau ada banyak penghasilan asid dan juga jenis pemakanan, kalau banyak karbohidrat ataupun makan terlalu cepat dan juga kalau kita banyak cakap pun sebenarnya kita akan banyak kembung dan banyak memang kita kalau dia dapat. Banyak cakap makan laju. Banyak cakap. Okay. So kalau pedih tu kadang-kadang macam Sofia cakap tadi, ada macam reflux. Asid tu dia akan naik dan rasa pedih. Dia kadang-kadang merasa pedih dekat kita punya dada rather than dekat tengah-tengah. So reflux tu lah. Saya pernah kena anxiety, rupanya disebabkan masalah perut. Saya tak tahu benda tu. So memang banyak angin apa semua lah. Burping. Doktor, kalau contohnya dah Malaysia ni ada satu trend di mana melainkan dah tak boleh berjalan, tak boleh bangun, baru nak pergi jumpa doktor kan. Dan kalau penyakit perut ni diabaikan, maksudnya ditahan saja, adakah akan melarat lagi teruk ataupun lama-kelamaan dia akan baik sendiri? Kita nak kena tahu sebab gejala lain juga. Of course benda yang kita abaikan tu memang akan jadi lebih teruk selalunya lah. Sebab saya pun teringat bila cakap tu, saya teringat kawan saya walaupun masa tu dia muda lagi. Dia macam gastrik. Lepas tu doktor bagi ubat yang macam over the counter pun dia beli and all that. Tengok cancer dah stage 4. Walaupun risiko pada orang muda tak tinggi untuk kanser, tapi kita mesti nak kena peka dengan badan kita supaya jangan biarkan lama. Kalau lama tu kita kena pastikan apa punca sakit tu. Tak boleh duduk diam lah kan. Sebab kita kalau dah lambat nak detect tu, yang mana memang selalu kerap berlaku kat Malaysia ni, lambat dia punya nak ubat pun susah dan lagi mahal kalau kita lambat stage kan. Okey, yang terakhir ni mungkin doktor boleh bagi nasihat lah kepada saya dan juga kepada semua penonton di Malaysia hari ini untuk mereka ni menjaga perut mereka. Silakan. Okey. Kalau yang perut ni saya nasihatkan makan-makan yang seimbang, makan enjoy apa yang kita makan, maksudnya mindful. Yang saya nak tekankan adalah jangan tunggu gejala baru nak periksa. Kita punya ni macam saya cakap tadi, kita boleh periksa najis dekat klinik untuk tengok ada darah ke tak dengan najis kita, dan kalau ada gejala jangan tunggu lama-lama untuk dapatkan rawatan. Kalau nak kurus, potong usus tak? Tak ada potong usus. Itu lain. Jalan lain. Jalan pintas kita tak promote kat sini ya. Okey, doktor, kalau bagi mereka nak mencari treatment ataupun nak mencari asal-usul sakit perut tu, test itu dinamakan apa doktor? Yang najis tu ke? Kita panggil fecal occult blood. Fecal occult blood, FOBT. Occult tu kita tak nampak. Okay. Fecal najis. So dia akan check darah yang kita tak nampak kat ni. OFBT. IOFBT. Tapi yang itu actually boleh pergi ke klinik kesihatan mana-mana pun. Register RM1 je boleh periksa. Tapi kita nasihatkan 50 and above lah. Baik. Ataupun kalau muda yang berpanjangan dia punya simptom. Ada gejala semua lah kan. Itu kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Hairin Abdul Hadi, Jabatan Rawatan Utama Fakulti Perubatan Universiti Malaya Sudi, memberikan kita peringatan, jagalah perut anda sendiri. Terima kasih
doktor. Dan saya mulai hari ni saya akan makan perlahan, menikmati makanan-makanan tu. Tak percaya? Janji? Follow saya di IG Fazli Fuad. Wow. Dia Biarlah cabaran ni. Awak dah sahut dah ni. Okey.